Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz wa a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah, qila man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Al-kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dimuliakan barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Syekh, ahli Jabatan Kuasa Surau Haji Maksum, tuan-tuan muslimin muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Dan pada malam ini kita dah sampai pada malam 26 Syawal. Dalam suasana hari raya. Tuan-tuan jangan risau, jangan bimbang. Orang kita kalau bulan Syawal biasanya dia kira tak pernah betul. Jangan risau. Tuan-tuan jangan ingat bila dah 26 Syawal macam nak habis raya. Tak habis raya, jangan risaulah tuan-tuan. Tuan-tuan nanti dah sampai bulan Zulkaidah, masih ada jumpa orang open house. Silap-silap sampai Zulhijjah. Tak boleh nak bezakan Idul Fitri ke Idul Adha. Gabung sekali. Kelebihan orang kita, raya lebih, puasa nak kurang. Dekat mana-mana pun sama. Saya rasa Surau Haji Maksum pun lebih kurang juga. Ada yang telajak laris dia punya hari raya. Cumanya dia tak cakap majlis hari raya. Dia cakap majlis makan-makan. Segat nak sebut raya sebab dah Zulkaidah. Ya? Baik tuan-tuan yang mulia, pada malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan beberapa perkara yang kita kena hadam betul-betul supaya iman kita ini dia kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dunia ini dibagi tahu dunia ma'al asbab. Dunia ni dia ada 3 perkara. Dunia ma'al asbab, dunia bidurin asbab, dunia jiddun asbab. Apa itu tuan-tuan yang mulia? Dunia ma'al asbab. Dunia ini dengan sebab. Dan majoriti di antara kita ini faham yang dunia ini nak buat perkara sesuatu itu dengan sebab. Yang mudah kita nak faham ialah tuan-tuan yang mulia,
satu orang yang lapar nak selesaikan masalah lapar dia itu, dia kena makan. Sebab dunia ni dia ma'al asbab, dunia ni dengan asbab. Satu orang dia nak pandai, dia kena belajar, dia ada ilmu sebab dia rasa macam itu. Satu orang yang dahaga, dia nak minum untuk hilangkan dahaga dia, itu dunia ma'al asbab. Kalau dia nak kaya, dia kena cari harta kekayaan. Dia nak kerja pagi, petang, siang, malam untuk cari rezeki, untuk cari duit, untuk cari wang, untuk cari harta. Untuk apa? Untuk dunia dia. Dan manusia ni faham yang dunia dia begitu. Sebab apa? Sebab kita ni lemah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita, tarbiyah kita dengan perkara asbab supaya iman kita ni tuan-tuan dia jadi betul. Kita makan nak kenyang dengan izin Allah SWT, asbabnya makan. Kita nak hilangkan dahaga dengan izin Allah SWT, asbabnya minum. Dia ada perkara yang dibuat dan dia ada kesan dengan izin Allah SWT. Tetapi perkara asbab ini tuan-tuan yang mulia, kita kena ingat sebab dia ini tergantung kepada iman. Sebab itu kisah yang biasa kita dengar, satu orang sahabat bersama dengan Nabi SAW ni tuan-tuan yang mulia, menuju ke masjid naik unta. Sampai masjid, Nabi SAW ikat unta dia. Dan sahabat Nabi SAW ni, dia tak ikat unta dia, dia tinggalkan unta dia. Nabi SAW tanya dia, kenapa engkau tak ikat unta? Dia cakap, aku dah bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW beritahu, kamu ikat unta kamu, kamu tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau faham kita ni tuan-tuan ya, faham kita orang biasa. Kalau faham kita orang biasa, yang ilmunya pun biasa-biasa, nak tawakal pada Allah Ta'ala ni, dia kena buat satu perkara, baru tawakal pada Allah. Itu faham kita. Tapi orang alim ulama, fahamnya itu dia tak sama macam kita. Kenapa Nabi SAW bagi tahu sahabat, wahai sahabat, kamu ikatlah unta kamu itu, bertawakal pada Allah. Kerana apa? Kerana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ni tuan-tuan yang mulia, dia tak macam kita. Iman dia mantap, iman dia hebat, iman dia besar, sentiasa meningkat, tak turun-turun. Kita ni naik, turun, naik. Turunnya lebih panjang daripada naik. Yang masalah kita imannya kadang-kadang tak naik-naik. Sama, turun. Dah lah sama, lepas tu turun. Imam sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dia sentiasa naik, tapi Nabi SAW beritahu, kamu ikat unta kamu, kamu tawakal pada Allah. Ulama bagi tahu tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW nak ajar kita ikat unta, tawakal pada Allah Ta'ala, nak bagi tahu pada kita, walaupun kita ikat unta kita, walaupun rumah kita grill, kita mangga, kita padlock, kita buat alam, kita pasang CCTV, pagar rumah kita ni kita tutup rapat, kita lock malam nak tidur, pagar rumah kunci, besar punya besi. Dalam rumah ada sliding kunci, sebelum tu luar ada grill kunci, letak CCTV lagi, letak alam. Adakah kita tawakal pada Allah? Jawapannya garanti tidak. Kenapa? Kerana kita ni yakin pada asbab. Apa asbab kita? Grill, sliding door, CCTV, alam, mangga dan sebagainya. Inilah iman manusia yang lemah. Sepatutnya tuan-tuan yang mulia, benda apapun yang kita buat tidak boleh menghalang perkara lain untuk masuk. Itu hanya asbab. Sebab itu Nabi SAW beritahu, ikat untuk kamu, tawakal pada Allah. Jangan yakin pada ikatan tu.
Nak bagi kita tahu, jangan yakin pada mangga, jangan yakin pada grill, yang makan-makan sliding door, jangan yakin pada alam, yang yakin pada CCTV, jangan yakin, yang yakin pada Allah. Ini iman betul. Ini yang kita nak baca. Ad-dunya ma'al asbab. Dunia dengan asbab, bukan dunia yang dengan sebab tu kita membuta tuli. Dengan kerja lah kita dapat kerja, dapat harta semasa. Ini salah. Asbab kerja Allah Ta'ala bagi rezeki. Asbab makan Allah Ta'ala bagi kenyang. Sebab dunia ma'al asbab. Dunia ni untuk fahamnya kita ni sebab ada asbab. Tonton nanti tak faham susah. Dia ada lagi dua. Nanti tonton dah lagi dua dengar, nanti tonton faham. Yang kedua, ad-dunya bidurin asbab. Dunia ini tanpa asbab. Kalau kita belajar sains dan teknologi, biologi manusia ni tuan-tuan, kita belajar daripada kita kecil sampai dah tua-tua macam ni. Kita belajar daripada kecil, kita dah ajar dah. Kalau nak kenyang, makan. Kalau nak sehat, makan. Kalau dahaga, minum. Ini kita ajar. Dan kita praktikkan dalam kehidupan kita sebab ini yang kita tahu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu dunia bidurin asbab. Dunia boleh juga tanpa asbab. Ashabul Kahfi Allah Taala tunjuk pada kita ni tuan yang mulia, dan ayat ini kita baca sampai hari kiamat. Hidup 300 tahun. Tak ada makan, tak ada minum. Kerja dia apa? Tidur aja. Tak ada satu kajian sains dan teknologi tuan-tuan yang boleh fikir satu manusia ni dia boleh hidup tanpa makan, tanpa minum lebih 300 tahun. Tak ada. Tapi Allah Ta'ala nak tarbiyah kita manusia ni yang penuh dengan kelemahan. Yang kita faham dengan makan boleh hidup itu sebenarnya bukan dengan makan boleh hidup. Dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nak bagi tahu kita. Ad-dunya bidurin asbab. Dunia tanpa asbab. Bila Allah Subhanahu Wa Taala innama arada sayyan ayyakula lahu kun fayakun. Bila Allah Taala nak berkehendak pada suatu perkara, Allah Taala berkata kun fayakun. Kalau kita baca surah Yasin tu tuan-tuan, kun, bila Allah Taala kata kun, jadilah. Itu pun ulama begitu. Itu nak bagi tahu kita tarbiyah. Hai manusia sebab engkau lemah, kita baca kun fayakun. Allah Taala cakap jadilah. Sekiranya Allah Ta'ala tak cakap kun, boleh jadi? Boleh. Sebab kita ni lemah. Suatu kata arada asai'an ayakula laku kun fayakun. Bila Allah Ta'ala kehendak pada satu perkara, Allah Ta'ala akan cakap kun fayakun. Masya Allah kana ma lam yasha lam yakun. Ma lam yasha lam yakun. Bila Allah Ta'ala nak berkehendakkan satu perkara itu jadi, dia mesti jadi. Malam yasha, sekiranya Allah Ta'ala tak nak satu perkara itu berlaku, apa pun tuan-tuan buat, dia tidak akan berlaku. So itulah iman kita ni tuan-tuan, bila nak cakap iman yakin pada Allah Ta'ala ni, bila kita kata ad-dunya bidurin asbab. Dunia ini dia tanpa asbab. Biologi, sains, teknologi ni tuan-tuan yang mulia, macam mana satu orang pakar sakit puan, macam mana pun kajian seorang laki-laki bila berjumpa dengan perempuan ataupun suami ataupun isteri ataupun apa-apa pun tuan-tuan dia akan jadi berhubungan antara laki-laki dan perempuan, dia akan menghasilkan anak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Maryam alaihissalam tuan-tuan nak tarbiyah kita. Maryam tuan-tuan dia tak pernah disentuh oleh laki-laki, tak pernah. Dan Allah Ta'ala lahirkan daripada rahimnya Maryam alaihissalam ini Nabi Allah Isa alaihissalam. Buat kajian apa pun tentang dia, bila Allah Ta'ala berkehendak perkara itu tanpa asbab. Dan perkara itu hanya berlaku pada masa itu, tak boleh sekarang. Jangan tiba-tiba tuan-tuan yang mulia, ada satu orang mengaku, oh aku tak disentuh oleh apa-apa laki-laki, aku macam Maryam alaihissalam, aku dapat anak. Tak ada. Cerita ni tak akan ada sampai hari kiamat. Yang jadi pada tu je. Oh, saya pakar sains teknologi, saya tak disentuh oleh laki-laki. Walau macam mana pun, sama ada melalui sains dan teknologi, dimasukkan benih laki-laki dan sebagainya, ada perkara itu dilakukan. Tetapi Maryam alaihissalam ini Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, dan surah ini kita baca sampai hari kiamat.
Ad-dunya bidurin asbab. Tanpa asbab itu Allah Ta'ala kurniakan Maryam alaihissalam anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang mana kita kena beriman pada Allah SWT, beriman kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul Allah SWT, iman kita pada mereka. Nak tarbiyah kita, wahai manusia, yang kau fikir tu hari pagi, petang, siang, malam dengan asbab. Boleh Allah Ta'ala nak bagikan tanpa asbab. Kadang-kadang bila kita fikir dengan asbab itu pun, kadang-kadang orang makan mati, orang tak makan mati. Jadi kita fikir tak payah makan lah daripada mati. Berapa banyak orang makan ubat mati. Tapi itu ialah perintah Allah Ta'ala. Sebab manusia ni lemah, sakit makan ubat. Tetapi kita ni jangan yakin pada ubat. Sebab itu bila Nabi Allah Musa alaihissalam, bila dia sakit perut, dia pergi ke satu pokok, dia ambil dia punya daun, dia pergi kunyah. Kunyah, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Allah Taala bagi dia sembuh. Dia pergi petik daun, dia makan, dia kunyah, dia minta, ya Allah, aku sakit perut, kasih sembuh ya Allah. Dengan izin Allah, sembuh. Bila dia sakit perut lagi, dia pergi jumpa pokok tu, dia ambil daun, dia makan. Tapi tak sembuh. Allah Ta'ala tarbiyah, hai Musa alaihissalam, yang bagi sembuh tu bukan daun, yang bagi sembuh aku, kata Allah. Sampai Nabi alaihissalam macam tu pun Allah Ta'ala tarbiyah dia, perbetulkan dia, perbaiki dia, yakin dia pada Allah Ta'ala. Kita ni lagi lah tuan-tuan yang mulia kena cakap. Walaupun kita usaha atas kita punya kerja kita, atas kita punya gaji, harta kita ni tuan mulia, keberkatan, harta, rezeki ini datang daripada Allah SWT. Mafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu ni Allah Ta'ala simpan kat langit. Tak ada orang boleh curi rezeki kita ni tuan-tuan. Jangan risau, rezeki tak akan salah alamat. Rezeki tak akan salah orang. Kita punya rezeki Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala dah kira setiap kita ni tuan-tuan, berapa banyak nasi yang akan masuk dalam perut kita. Berapa banyak gelen air yang kita minum akan masuk dalam perut kita. Berapa liter air. Berapa banyak makan roti canai yang Allah Ta'ala telah tulis tuan-tuan dia di Lauh Mahfuz Allah SWT, dalam kitab Allah SWT. Sekian fulan bin fulan, engkau semua hidup engkau daripada engkau makan roti canai ini sampailah besok bila kau nak mati ni, berapa keping roti canai yang kita makan Allah Ta'ala dah tulis. Tulis roti canai telur berapa, roti canai biasa, roti canai telur mata berapa, semua Allah Ta'ala tulis. Dan mungkin di antara kita ni malam ini rezeki kita terakhir sebelum kita bertemu dengan Allah Ta'ala, ajal kita, mati kita ni tuan-tuan, mungkin sebab makan roti canai last. Jadi malam ni yang makan roti canai hati-hati. Mungkin last. Tak pun mungkin Allah Ta'ala nak bagi tahu, nak tulis berapa banyak kau makan mi goreng, Maggi goreng, mi kari, mi sup, laksa. Ini open house, banyak laksa kan. Mungkin laksa yang terakhir yang kita makan pada malam hari raya ni tuan-tuan, ini laksa yang terakhir Allah Ta'ala dah tulis. Nak bagi tahu kita ni sebab kita ni lemah. Allah Ta'ala bagi tahu dunia ma'al asbab. Ad-dunya bidurin asbab. Dunia tanpa asbab. Boleh Allah Ta'ala nak jadikan. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita kena beriman. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman ini percaya pada benda gaib, benda-benda tak nampak. Surga, neraka tak nampak, pahala dosa tak nampak. Kita ni tak nampak surga, tak nampak neraka, kita tak nampak pahala, tak nampak dosa, tak nampak. Kalau kita ni Allah Ta'ala nampakkan kita punya pahala bulan Ramadan yang baru lepas ni, kita dengan solat sunat tarawih, kita dengan puasa Ramadan, sedekah kita, tadarus Quran, bagi makan orang fakir miskin, zikir kita, qiyamul lail kita malam-malam. Kalau Allah Ta'ala bagi kita pahala ni tuan-tuan dia, bagi pahala, malam hari raya bagi pahala. Sampai Syawal tak ada orang datang surau Haji Maksum. Sebab apa? Sebab dah banyaknya pahala Allah Ta'ala bagi. Lagi-lagi orang yang Allah Ta'ala bagi tahu, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal, dia mendapat pahala puasa seolah-olah sepanjang tahun. Memanglah tak datang surau Haji Maksum. Sekiranya pahala itu dipertontonkan oleh Allah Ta'ala. Tapi sebab pahala dosa ini Allah Ta'ala tak bagi kepada kita.
supaya kita ni sentiasa seronok untuk amal. Ganjaran itu kita tahu, tetapi Allah Ta'ala sengaja tak nak tunjuk, jadi kita seronok nak amal. Begitulah juga dengan dosa yang kita tak nampak. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak nak tunjuk pun akibat daripada dosa yang kita buat. Kemaksiatan kepada Allah Ta'ala ni tak nak tunjuk supaya kita ni ingat. Benda tu ada tapi kena ingat. Ini Allah Ta'ala nak bagi tahu kita. Dunia bidurin asbab. Dunia tanpa asbab. Lagi satu, dunia jiddun asbab. Berlawanan dengan asbab. Ini lagi pelik. Tadi ada sebab, faham, makan, nak makan, lapar nak makan, jadi kenyang. Tahu. Yang tak boleh makan, tapi kenyang hidup, ashabu kafi. Itu pun boleh tahu. Ini berlawanan dengan asbab. Jiddun asbab. Lagi pelik. Apa perkara yang Allah Ta'ala bagi tahu kita? Di dalam kisah-kisah yang masyhur, yang kita dah dengar berapa ratus kali, ribu kali pun, benda yang sepatutnya tuan-tuan yang mulia memberi kesan kepada kita, tetapi dia tidak boleh memberi kesan kepada kita sekiranya tanpa izin Allah. Kisah masyhur yang Allah Ta'ala bagi tahu kita, bila Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api, yang kita tahu sifat api ni dia ialah membakar. Sifat api ni yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita kat dunia ni, lebih-lebih lagi besok ke akhirat Allah Subhanahu Taala ni, dia sifat dia ni, api ni membakar. Tapi sebab Allah Ta'ala kuasa nak bagi tahu, api yang sifatnya membakar itu, ya narukuni bardan salaman ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah kamu dan sejahteralah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa? Sebab api ni pun tuan-tuan yang mulia, walaupun dia sifatnya panas, tapi Allah Ta'ala bagi tahu, ad-dunya jiddun asbab, berlawanan dengan asbab. Api yang membakar tidak boleh membakar tanpa izin Allah. Kalau duit yang kita cari, tuan-tuan, dengan harapan duit boleh bagi bahagia, Allah Ta'ala bagi berapa banyak orang yang ada duit tak boleh bahagia. Fir'aun lanatullah alaih, Qarun lanatullah alaih, Namrud lanatullah alaih, berapa banyak harta. Kita tak pernah terfikir macam mana harta Qarun, tuan-tuan yang mulia, yang nak pegang kunci besi dia pun 70 orang yang gagah perkasa. Bukan yang pegang nak angkat peti besi, bukan nak angkat kunci peti besi. 70 orang yang gagah perkasa. Tuan-tuan punya kunci peti besi tu berapa orang angkat? Tak ada, sebab kunci besi pun tak ada. Yang ada ni peti besi tu surau masjid. Itu pun bukan harta kita, harta surau. Duit, itu pun duit bukan banyak sangat. Tuan-tuan masuk seringgit lah kat dalam. Tapi tuan-tuan ya, Qarun lanatullah alaih, yang pikul, yang bawa kunci peti besi dia, 70 orang yang gagah perkasa. Itu zaman Qarun lanatullah alaih. Orangnya besar-besar zaman Nabi Musa alaihissalam, umur 600-700 tahun. Musa alaihissalam jumpa satu orang umat, satu orang ibu menangis. Kenapa ibu menangis? Anak aku meninggal. Umur berapa? 300 tahun. Anak dia masih kecil, 300 tahun. 300 tahun Musa alaihissalam tanya. Ya, anak aku 300 tahun. Apa dia kerja? Dia kerjanya ibadah, zikir pada Allah SWT, sehingga kan membelit badannya dengan akar-akar kayu, dan dia telah meninggal dunia, kata si ibu. Musa alaihissalam berkata, wahai ibu, sesungguhnya pada zaman, akhir zaman nanti akan lahir satu di antara mereka itu, ya umurnya pendek-pendek, 60 tahun, 70 tahun. Kita ni tuan dia, umat akhir zaman lahir 60-70 tahun. Seibu tuan dia dengar menangis meraung, dia tak boleh nak bayangkan macam mana kalau umur dia 60 tahun. Anak yang 300 tahun pun berzikir 24 jam dengan Allah Ta'ala, pun dia rasa sedih. Kalau kita agak-agak tuan dia, kita tak sedih lepas nak open house. Sedih masa ceramah ustaz ni, tunggu ya tantah, harap-harap ustaz ni habis, dah cukup masa kita nak open house ni ustaz. Ustaz semangat-semangat kita open house juga ustaz. Tadi isteri dah macam-macam dah nak suruh belikan, nanti jangan lupa belikan ni, jangan lupa belikan ni, kita fikir macam-macam kan. Allah Ta'ala bagi tahu macam itunya hebat. Nabi Ibrahim alaihissalam pun, api pun tidak boleh membakar, sedangkan Namrud lanatullah alaih menyalakan api 40 hari 40 malam.
dengan nyalaan yang besar menyambar sehingga kan tak boleh orang nak mendekati. Api yang begitu marak menyala, menggunakan menjanik lastik nak masukkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam api. Ya naru kuni badan salaman ala Ibrahim. Api yang sifat membakar, Allah Ta'ala tak dibagi izin, maka dunia jidun asbab. Dan kita ni nak akan masuk bulan Zulqa'edah. Bila sampai bulan Zulhijjah, peristiwa yang kita akan ulang-ulang dengar, ulang-ulang cakap perkara ini tuan-tuan yang mulia, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pedang yang tajam, pisau yang tajam tuan-tuan yang mulia, yang sepatutnya pisau ni kerja dia ni memang potong orang. Potong barang, potong daging, potong ayam. Setakat potong leher ni tuan-tuan yang mulia, perkara yang biasa. Tapi sebab dunia ni jidun asbab, dia boleh berlawanan dengan asbab. Pisau itu sebenarnya tak boleh beri kesan tanpa izin Allah. Ibrahim AS, bila Allah Ta'ala perintahkan, wahai Ibrahim, sembelihlah anak kamu Nabi Ismail AS. Sembelih. Letak betul tuan-tuan, pisau tu letak dekat lehernya Nabi Allah Ismail AS. Betul-betul nak sembelih. Sebab ini perintah Allah. Dengan kesungguhan Nabi Allah Ibrahim AS nak sembelih anaknya sebab dia cinta pada Allah lebih daripada cinta pada anak. Belum ada satu orang bapa tuan dia yang dia ada anak, satu-satunya anak Ismail AS pada masa itu yang masih lagi kecil. Sayang cinta dia, tapi bila Allah Ta'ala perintahkan, wahai Ibrahim, sembelihlah akan anak kamu Ismail AS, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi bila Allah Ta'ala tak izinkan, walaupun pisau tadi tuan-tuan cuba dihiris beberapa kali, tetapi tanpa izin Allah SWT, pisau yang sepatutnya boleh memotong, dia tidak boleh memotong Nabi Allah Ismail AS, melainkan Allah SWT ganti dengan kipas. Tetapi nak usaha tu betul-betul. Begitulah tuan-tuan yang mulia, bila Allah Ta'ala nak tarbiyah kita dengan satu perkara yang kita fikir ini sepatutnya. Macam Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu Allah Ta'ala perintahkan, wahai Nuh, buat kapal, buat bahtera. Nabi Nuh alaihissalam tanya, ya Allah, nak buat daripada apa? Allah Ta'ala beritahu, wahai Nuh, buat daripada kayu. Nak dapat kayu daripada mana? Allah Ta'ala beritahu, daripada pokok. Macam mana nak dapat pokok? Tanam. Dah tanam, macam mana nak tunggu? Tunggu besar. Tonton boleh fikir tak? Allah Ta'ala nak perintahkan Nabi Allah Nuh AS. Nak buat kapal, boleh pakai kayu. Macam mana nak cari kayu? Pakai pokok. Macam mana nak buat pokok? Tanam. Maknanya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh AS ni nak buat bahtera tu, dia kena tanam pokok tu dulu. Bukan Nabi Nuh AS, kamu buat kapal, nak cari kat hutan, kayu besar-besar ada, tebang. Senang. Tanam dulu. Sebab itulah 950 tahun laila wan nahar, kehidupan Nabi Nuh AS ini berdakwah laila wan nahar, malam dan siang. 950 tahun, umurnya lebih kurang 1050 tahun. Maknanya dakwah ni tuan-tuan, nak bagi tahu pada kita, bukan kerja cepat, kerja sekejap, bukan. Dakwah ni benda yang lama. Nabi Nuh AS tak komplain pada Allah, ya Allah, nak tanam pokok, ya Allah, bila masa nak besar? Tak ada cara lain ke? Besi ke? PVC ke? Pelit ke? Batu ke? Kenapa dah susah-susah? Tanam pokok. Tunggu besar. Siram, tanam, tunggu besar, tebang, buat pokok. Berapa orang? Satu orang. Bukan pakai crane, bukan pakai arkitek, bukan. Dia buat sorang-sorang. Nak letak kat mana? Letak dekat kampung. Buat kapal, buat bahtera, letak dekat kampung. Kita ni akal manusia tak pernah terfikir. Buat kapal dekat Jalan Khamis. Dia punya laut paling dekat Jeram, Tok Muda, Pantai Remis. Ada akal tak kadang-kadang kita fikir? Tak fikir tuan-tuan. Sebab itulah kaum Nabi Nuh AS, dia berkata, hey Nuh, something wrong.
Gila. Bila Nabi Nuh AS dakwah kepada kaum dia, wahai kaumku, sembahlah Allah, takutlah Allah. Kaum dia ni tuan dia nak malukan Nabi Nuh AS, dia angkat kain tutup dekat muka, dia tunjukkan benda tu dekat Nabi Nuh AS. Kurang ajar bangsa, kurang ajar kaumnya Nabi Nuh AS. Begitu sekali, tapi Nuh AS perintah Allah, buat kapal perlahan-lahan, buat kapal perlahan-lahan. Sungguh-sungguh dakwah sambil-sambil buat kapal, dakwah sungguh-sungguh sambil-sambil buat kapal. Kita buat kapal sungguh-sungguh, dakwah tak buat. Kan jauh. Nabi Nuh AS dakwah sungguh-sungguh sambil-sambil buat kapal. Kita buat kapal sungguh-sungguh sampai tak sempat nak dakwah. Ibadah pun kadang-kadang tunggang langgang, pergi pagi balik malam. Nak ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan, di antara perkara yang boleh menghilangkan pahala amal kita, iaitu banyak cari dan cerita keburukan orang. Lagi-lagi bulan Syawal. Perkara yang boleh menghilangkan pahala amalan, ibadah, kebaikan kita, suka cari keburukan dan suka cerita keburukan orang. Amalan kita hilang. Sebab tu bila masuk bulan Syawal, biasa sangat kita dengar Ramadan ramai, Ramadan sesak, Ramadan penuh, masuk Syawal hilang. Kita ni kadang-kadang sengaja jadi teropong tengok kawan kita jirahat. Ramadan boleh tahan, masuk Syawal hilang. Kita sibuk cari keburukan orang, kelemahan orang, tapi kita tak cari kelemahan diri kita. Sebab itu hati-hati tuan-tuan belia, di antara perkara yang boleh menghilangkan amal, jangan sibuk cari kelemahan orang. Macam mana boleh jadi AJK surau? Datang surau pun seminggu sekali solat Jumaat. Itu pun jauh dekat sebelah tandas sana. Lepas azan dah nak sembahyang baru sampai. Macam mana boleh jadi AJK surau? Suka sangat cari salah orang, suka sangat cerita keburukan orang, suka sangat cari orang punya kelemahan. Kita ni suka. Sedangkan Allah Ta'ala tak suruh itu. Allah Ta'ala suruh cari. Sebab orang ni dia ada macam-macam. Ada berbagai perkara. Jadi dunia jidun asbab. Dunia boleh berlawanan dengan asbab. Suatu ada orang bila dia pening dia makan Panadol. Asbabnya Panadol baik. Ada orang dia pening dia tak makan apa-apa. Pening kau buat apa? Tak ada apa-apa, duduk je. Tak ada asbab, duduk je. 5 minit baik, hilang pening. Ada orang dia pening makan Panadol, sepatutnya Panadol jadi baik. Berlawanan dengan asbab, jalan. Dia makan Panadol pening, kenapa? Tak boleh, makin sakit. Makan Panadol makin sakit. Orang makan Panadol baik. Orang tak makan Panadol baik. Dia makan Panadol lagi sakit. Sebab apa? Sebab yang bagi baik, yang bagi sakit, yang bagi sembuh bukan Panadol. Ini nak tarbiyah diri kita. Suatu antara perkara tuan-tuan dia yang bila kita ada Allah Ta'ala ni, bila dia uji kita ni, kita nak cari Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala nak sembuhkan kita, nak jadi baik ni Allah Ta'ala. Perkara ubat dan sebagainya itulah asbab, usaha, ikhtiar kita, yang itu pun Allah Ta'ala perintahkan supaya yakin kita betul. Tetapi tawakal kita pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuk. Siapa yang bertawakal pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi jaminan dia. Yang jamin kita ni Allah Ta'ala. Kita bila orang bertawakal kepada Allah Ta'ala, yang bagi jaminan itu ialah Allah SWT. Tak ada kat dunia ni tuan-tuan yang boleh jadi garantor sekuat mana pun dia penjadi penjamin, melainkan yang paling kuat Allah. Kalau kita nak pinjam duit dekat bank, kita nak beli rumah, kita tak cukup duit, gaji kita sikit, kita panggil satu orang jadi garantor, jadi penjamin, dia pun tak boleh nak jadi jamin betul-betul. Sesat dengan dia pun dia lari. Macam mana hebat pun dia tetap orang juga, dia ada kelemahan. Tetapi bila jaminan itu datang daripada Allah SWT, yakin, pasti dan pasti bahawa hasbuk, itulah jaminan Allah Ta'ala yang paling betul, yang paling tepat. Tidak akan salah, tidak akan tersasar.
Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, iman kita kena betul, iman kita kena yakin kena betul, dengan cakap betul, dengan yakin betul. Insya-Allah setiap amal yang kita buat, setiap apa ibadah yang kita lakukan, dia akan jadi betul, dia akan jadi baik. Dan sebagai manusia, tidak dapat nafikan kita juga ialah orang yang sentiasa buat kesilapan, kesalahan, dosa dan sebagainya, kan? Macam mana pun kita kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kullu bani Adam khata'un wa khairu hata'in at-tawwabun. Kan, setiap anak Adam ialah orang-orang yang melakukan dosa, dan orang yang terbaik selepas dia melakukan dosa, dia cepat-cepat bertaubat pada Allah Taala. Orang yang baik bukan orang yang tak pernah buat dosa. Tapi orang yang baik ialah bila dia buat dosa, dia cepat-cepat taubat. Itu orang yang baik. Kita ni tak ada yang cakap kita tak pernah buat dosa. Tak. Kita sentiasa buat dosa pada Allah SWT, kan? Dan kita ni kena cepat taubat pada Allah SWT dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat yang sungguh-sungguh pada Allah SWT. InsyaAllah Allah Ta'ala akan terima taubat kita, sebab kita ialah manusia biasa yang tidak sempurna. Tak ada orang yang sempurna kehidupan dia. Kalau dia suami, dia pun tak sempurna jadi suami. Kalau dia isteri, dia pun tidak boleh sempurna jadi isteri, kan? Melainkan suami dan isteri ini tentunya dia hidup saling menyempurnakan di antara satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang perfect, tak ada. Dia 100% tak buat silap, tak. Mesti dia ada buat silap, kan? Sedangkan lidah lagi kan tergigit, ini kan pula tuan-tuan sambung sendiri, kan? Jadi kita faham tentang dia masih lagi Syawal, suasana masih ada, kita masih boleh berraya. Bila datang Syawal ni, datang rumah, kita orang tak tanya kenapa datang rumah, sebab Syawal. Tapi bila dah akhir-akhir ini Syawal nak habis, bila kita datang rumah orang, Assalamualaikum, kan? Orang bertanya, kenapa? Nak raya? Nak raya? Malam 26 dah nak raya lagi. Tapi kalau 1 sampai 7 Syawal, panas pahang raya tu, kita pergi rumah orang, orang faham kita nak raya. Ada tuan-tuan datang rumah pagi hari raya, kan? Nak beraya tu, raya pertama datang rumah orang, orang tanya, nak apa je datang rumah? Tak, tahu raya. Tapi kalau sekarang tuan-tuan datang rumah orang, kurang-kurang orang tanya juga, kenapa datang rumah? Beraya. Oh, beraya masih boleh terima. Masuk bulan Zulkaidah, datang rumah, dia tanya juga, kan, nak apa? Nak jumpa. Dia boleh cakap nak jumpa je, atau dia cakap nak raya. Jadi Syawal masih ada, kita pergi rumah orang, kan, kita boleh berraya, jaga adab dan kebaikan, bermaaf-maafan di antara satu dengan yang lain, kan, kita buang sengketa yang lama, kan, buang yang keruh, ambil yang jernih. Tak ada orang yang sempurna, kan? Kita ni banyak buat dosa, kemaksiatan pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT terima, kan, amalan kita pada bulan Ramadan yang lepas, dan Syawal ini yang berbaki dalam beberapa hari lagi, kita manfaatkan untuk kita saling kunjung mengunjungi, ya, bermaaf-maafan dan memaafkan orang lain. Wallahu alam. Minta maaf atas kekurangan, minta maaf sekiranya ada percakapan saya, keterlanjuran saya ini menyinggung perasaan tuan-tuan. Mudah-mudahan saya doakan ahli karya surah wajib maksum, kan, sentiasa imarah insya-Allah dan berkasih sayang di antara satu dengan yang lain. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tambahkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sana habis. Allah. Tepat-tepat habiskan tuan-tuan, kan? Seronoklah boleh raya nanti insya-Allah.